Hai, Assalamualaikum. Aku Ikin. Okey, seperti biasa, kita orang akan ceritakan ke arah mistik, seram. Okey, kalau korang nak tahu, guys, what? Okey, hari ni aku akan ceritakan satu kisah yang agak mistik untuk korang tengok. Yalah, musim PKP ni kan, korang scroll je, tengoklah YouTube kita orang. Jangan lupa untuk subscribe. Oh, tapi kalau korang cakap yang tak tahulah YouTube nama apa, aku akan tunjukkan. Jangan cakap tak tahu pula, okey? Okay, ini nama YouTube kita orang, In Case World. So, jangan lupa untuk subscribe. Bolehlah naik notification untuk korang, biar untuk korang tonton kan nanti kan. So, untuk hari ni, aku bagi hint sikit. Tajuk dia, pada tahun 1979, New York Times mengelarkan kisah diorang adalah kisah yang paling meyakinkan pernah wujud, kisah kelahiran semula. So, kisah kelahiran semula ni diorang kata yakin sangat-sangat pernah wujud. So, korang rasa benda tu yakin atau tak? Let's go, kita tengok, okay? Pada tahun 1904, lahirlah seorang perempuan yang nama dia Dorothy Eddy. Dia dilahirkan dalam kelas pertengahan macam tu. Plus dia anak tunggal kepada satu pasangan ni, dan family dia sangat sayang dekat dia. Tapi malangnya, pada dia umur 3 tahun, dia ada mengalami satu kemalangan. Dia ditimpa tangga. Dia terjatuh dan ditimpa tangga. So, lepas pada ditimpa tangga tu, teruslah parents dia call, cakap, doktor, tolong datang tengok ni, bla 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 macam tu lah kan. So, bila doktor sampai, doktor sahkan dia dah pun meninggal, dia dah pun mati. So, masa dah settle semua dalam bilik, dah check kata anak dia mati tu, doktor tu pergilah dekat orang depan sikit luar bilik tu. Dia bincang dengan parents si Dorothy Eddy ni. Dia cakap, dia di tengah-tengah bincang, tiba-tiba dia orang terdengar ada suara budak tengah main dalam bilik tu. So, tu pun selang dalam setengah jam, sejam macam tu lah. So, bila dia masuk balik bilik tu, dia orang masuk balik bilik tu, dia orang tengok Dorothy Eddy tu sendiri yang tengah bermain. Of course lah, tiga-tiga orang tu terkejut kan. Apa lagi, mestilah apa ni, parents Dorothy Eddy tu salahkan doktor tu. So, dia orang cakap, apa ni doktor? Anak saya elok je main dekat situ, nampak sihat je, bukan cakap baru bangun daripada katil ke apa, tengah main dengan keadaan sihat. So, doktor tu cakap, manalah aku tahu kan, sebab tadi ni memang memang Dorothy Eddy ni mati. Memang dah mati. So, aku tak tahulah tadi memang aku check dia orang mati. So, lepas daripada kemalangan tu, Dorothy Eddy ni macam bersikap pelik lah. So, dia macam, dia cakap pun dia slang, macam slang lain daripada orang lain cakap. Dia slang dia berbeza dengan orang-orang lain semua. Sangat-sangat berbeza. Dorothy Eddy ni selalu cerita dekat parents dia tentang mimpi dia tau. Dia cerita mimpi dia tu macam dia selalu berpakaian cantik-cantik, dia pergi bermain pun tempat yang cantik-cantik, dia pernah pergi dekat satu taman hijau. So, dia cakap dekat dia, Dorothy Eddy ni siap mention kan nama-nama pokok yang ada dekat taman tu. Pokok A, pokok B, pokok C, semua dia memang detail kan. So, tapi Dorothy cakap, dia tak tahu tempat tu dekat mana. Cuma dia tak tahu dekat mana. Tapi cumanya dia rasa itu adalah tempat dia, rumah dia. Tapi nak macam mana, parents dia tetap yakinkan dia yang ini adalah rumah kau, ini adalah tempat kau, ini adalah tempat kelahiran kau. Bukan mimpi tu, bukan itu. Itu cuma mungkin diorang anggap itu mainan tidur. Okay, selang beberapa hari, parents Dorothy ni bawa Dorothy pergi ke satu pameran Mesir Purba, sampai Mesir Purba punya. Sampai je dekat tempat pameran tu, Dorothy memang sangat-sangat happy lah, sangat-sangat seronok. So, dia berlari-lari sana sini, sampailah dia nampak macam-macam patung raja dia orang kan. So, sampai dekat satu patung tu, nama patung tu Pharaoh. So, Firaun yang pertama. Firaun ni kan ada banyak. Firaun 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Tak sure yang sampai ke berapa. Tapi yang Dorothy nampak tu Firaun yang pertama. Dia cium kaki Firaun tu, dia tunduk, dia cium, and dia cakap, ini adalah tempat tinggal aku, ini adalah rumah aku, ini tempat aku. Sampai dia buat keputusan, dia memang tak nak balik. Dia cakap parents dia memang tak nak balik. Yelah, budak baru umur 3 tahun, dia meronta-ronta lah, cakap tak nak balik kan. Tapi parents dia percayalah, pujuk. Yelah, dengan orang ramai sekeliling kat situ. So, parents dia percayalah, pujuk. Bila sampai kat rumah dia, Dorothy macam dia boleh rasa yang dalam mimpi dia tu
pada zaman masih purba dia dah dapat detect macam dia tek kena macam tu. So dia dah dapat detect yang dalam mimpi dia tu adalah masa zaman masih purba. Disebabkan pasal kisah zaman masih purba dia tu, dia ada masalah dengan dia mengalami masalah dia memang dah tak boleh nak cakap pergi sekolah macam tak boleh nak accept dia ni Dorothy ada dua sekolah, satu sekolah macam kita macam biasa Isnin sampai Jumaat macam tu, satu sekolah lagi hari Ahad dia sekolah dekat gereja. So masa sekolah biasa pun dia tak boleh sekolah cikgu-cikgu dia tu tak boleh terima sebab cikgu-cikgu dia cakap sebab Dorothy ni sampai sanggup melawan cikgu sebab Dorothy ni dia tak nak nyanyi lagu sekolah dia. Lagu sekolah dia tu yang Kristian punya kan, Katolik Kristian tu. So dia memang tak nak menyanyi sebab dalam lirik lagu tu dia macam ada unsur-unsur kecaman macam tu lah, macam Ellie something like that, tentang zaman masih purba punya. So dia memang anti lah dengan lagu tu. So bila dia tak mau nyanyi, cikgu tu tak mau ada masalah. Bila Dorothy tu ada, cikgu tu tak nak lah macam detect sekali dengan budak-budak lain ke apa ke. So cikgu tu memang tak bagi dia ke sekolah dah. So dia pun ada masalah dekat sekolah yang dia hari Ahad yang gereja punya. Sebab dia memang melawan cikgu-cikgu dia dekat gereja tu. Sebab dia kata dia membandingkan kisah sekolah, bukan kisah maksudnya macam dia bandingkan sekolah dia tu kan belajar tentang Kristian juga, Kristian Katolik juga. So dia bandingkan dengan kisah zaman masih purba punya. So memang anti lah, dia memang tak boleh terima, tak boleh nak masuk lah, cakap tak boleh nak ngam lah macam tu. So memang dia ada masalah dengan sekolah dia. So bila dia tak boleh terima, dia duduk dekat rumah, dia study sampai dia boleh membaca, dia boleh menulis. So pada umur dia 7 tahun, dia kan sangat minat baca kan. So dia tengah baca, tengah selak buku tu, dia ternampak satu gambar kuil Seti satu, Temple Seti satu. So dia macam rasa, dia rasa yang itu adalah rumah dia. Dan dia cakap itu adalah rumah dia bila dia tengok ada gambar sebelah kan, gambar lama tu. Ada macam gambar macam runtuhan, gambar bangunan runtuhan macam tu. Tapi dia macam pelik, bukan dekat sini yang taman-taman warna hijau ada pokok-pokok tu ke? So dia macam pelik, kenapa lain situasi tu? Sedangkan dia sendiri dia tak faham benda tu sebenarnya dah berpuluh tahun, beratus tahun, beribu tahun lamanya. Cuma dia confused dengan benda tu. Sebenarnya tu dah lama dah. And then bila dia nak selak, dia selak lagi, dia ternampak gambar Seti satu. So bila nampak gambar Seti satu, tiba-tiba perasaan dia rasa macam sayu, sedih sebab dia rasa macam dia dah kehilangan orang yang sangat rapat dengan dia. Kehilangan sebab dia tak tahu yang orang tu dah pergi tinggalkan dia dah lama sangat. Dia rasa sedih sebab dia tak dapat jumpa orang tu, and dia tak tahu orang tu dah mati tinggalkan dia. And then masa dia umur 10 tahun, dia adalah bukan pergi, dia ada seorang staff yang bekerja dekat muzium Masih Purba tu, dan muzium zaman Masih Purba tu, dia tu tahu kisah Dorothy ni, dia tahu yang pasal-pasal Dorothy ni lah. So dia offerkan diri dia untuk nak ajar Dorothy tentang tulisan masa zaman Masih Purba tu. Dia yang offer diri dia. So Dorothy, kalau aku pun mestilah interesting kan, macam wow aku nak benda tu, takkan nak lepaskan peluang. So Dorothy terima peluang tu and dia belajar dengan orang tu. And orang tu cakap yang dia memang sangat-sangat lancar, sangat-sangat cepat belajar benda tu. So orang terkejut lah, orang baru berumur berapa tahun tu dah sangat-sangat cepat belajar. Dan selang beberapa tahun, pada Dorothy pada umur 14 tahun, sebelum ni dia cuma mimpi pasal taman, pasal rumah dia macam tu kan. Tapi kali ni mimpi dia macam bertambah. Sebab dalam mimpi dia tu, dia dalam badan orang lain, dekat satu tempat ni dia kena marah dengan Pedri, dia kena marah teruk. Tapi dalam mimpi tu dia sangat-sangat takut, memang sangat-sangat takut sebab Pedri tu marah dia sangat-sangat. Cuma dia tak tahu apa puncanya, kenapa Pedri tu macam mengamuk kat dia, sebab benda tu dalam mimpi yang macam tak tahu. Semasa Dorothy umur 27 tahun, dia berkahwin dengan seorang pemuda. Dia kahwin dengan seorang pemuda yang asalnya dari Mesir. Tapi ramailah mulut-mulut macam bercakap, perempuan ni nak kahwin sebab nak dapatkan warga negara lah tu kan. Sebab yelah kan mulut orang. Lepas tu bila dia kahwin je dengan pemuda tersebut, dia terus dapatkan warga negara Mesir, tu, dan dia terus balik ke Mesir dan turun je pada flight, dia pijak je tanah Mesir tu, dan dia cium, sujud, dan dia cakap, I'm home, I'm home, I'm home. Dia memang perasaan dia pada dulu sampai dia kahwin tu memang dia cakap Mesir itu adalah tempat dia, tempat tinggal dia. Perasaan itu sangat-sangat jelas lah.
Okay, tahun pertama dia kahwin tu, dia dilawat oleh satu roh ni tau. Satu roh ni. Tapi bahasa kita macam kita panggil apa? Hantu. So, dan nama semangat roh tu Hora. So, Hora tu dia jadi roh tu dia selalu dan dia adalah roh kepada Seti satu. Firaun satu. Yang aku cerita awal tadi tu kan. So, akan bermulalah hari sekarang. Jalan cerita Dorothy Eddie. Okey, permulanya, setiap hari, setiap malam, bila Dorothy tidur, dia akan, masa dia tidur tu, dia akan bangun dari tidur, tapi sambil mata dia terpejam. Dia bangun sambil mata dia terpejam, and dia tulis non-stop. Dia tulis sampai mata dia terpejam, tanpa putus. Dan cerita ni suami dia ceritakan balik dekat dia. So, memang non-stop dia tulis tu. Um, Memang kalau suami dia macam cuba nak sedarkan dia, tapi dia memang tak, macam orang kata apa, tak dihiraukan lah, sebab memang dia tak sedar pun, memang dia terlalu fokus untuk menulis. Dia tulis memang atas kertas, dia tulis. So dia tulis apa yang dalam mimpi dia tu. Sepanjang perkahwinan dia orang, Dorothy ni apa panggil, dihadiahkan dan disuriatkan. Macam ni. Dia dapat anak lah, dia dapat anak seorang lelaki dan dia namakan Seti. Namakan anak dia Seti. Okey, kembali pada mimpi dia tu. Dalam mimpi dia tu roh Hora tu lah. Okey, roh Hora tu yang masuk mimpi tu yang menceritakan apa yang terjadi, kisah-kisah Dorothy sebelum ini. Itulah yang dituliskan Dorothy atas kertas. Apa yang Hora bagi tahu semua ditulis, semua dicatat masa dalam mimpi yang dia terbangun sambil mata terpejam tu. Okey, dalam mimpi tu Hora tu ceritakan dekat Dorothy yang dia adalah seorang perempuan yang pernah hidup pada dengan bukan dengan Dorothy tu, dia pernah hidup pada zaman Seti satu. Okay, Dorothy ni hidup pada zaman Seti satu. Korang bayangkan sekarang Seti ke berapa dah. Dia hidup pada zaman Seti satu. Dan ayah dia seorang askar, ibunya pula seorang penjual sayur-sayuran. Tapi ibu dia meninggal, mati masa dia umur 3 tahun. 3 tahun tadi. Korang cuba ingat apa yang jadi masa dia umur 3 tahun tadi. Bila lepas mak dia mati, ayah dia ni macam orang kata apa, tak ada masa nak jaga Dorothy. So ayah Dorothy ni tinggalkan Dorothy dekat kuil raja-raja dan dibesarkan oleh Pedri kat situ. And then masa dia umur 12 tahun, Pedri ni diorang ada bagi pilihan lah dekat Dorothy. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, Dorothy ni boleh pergi merantau mana je dia nak pergi. Pilihan kedua, Dorothy ni perlu menjadi anak dara sampai bila-bila. Maksudnya, dia tak boleh kahwin. And maksudnya juga, dia jadi hamba lah kepada raja-raja tu. And korang rasa, dia pilih yang mana? Dia pilih angkat sumpah untuk menjadi anak dara selama-lamanya. Dia pilih untuk berangkat sumpah untuk jadi anak dara. So, bila Dorothy ni dah besar, dia berjumpa dengan Seti satu. Bila dia jumpa dengan Seti satu tu, dia orang ni macam makin lama makin rapat, rasa makin serasi, makin sebati, hati menjadi satu. And then, dia orang bercinta. And selepas tu, Dorothy mengandung. Bila Pedri tu dapat tahu yang Dorothy tu mengandung, yelah mengandung makin lama makin besarlah perut dia tu kan. So bila Pedri tu dapat tahu, Pedri tu tanyalah, mengandung tu anak siapa? Siapa anak yang kau kandungkan tu? So memang, tapi Dorothy tak nak jawab. Dia ambil keputusan untuk berdiam diri dan memang tak nak jawab. Sebab dia nak jagalah nama baik Seti satu, raja dia tu. Dan juga kekasih dia. So dia memang jaga. So disebabkan Dorothy tak nak bagi tahu, tak nak ceritakan tu anak siapa, Pedri di situ memang sangat-sangat marahkan Dorothy. Dia orang rotan, dia orang marah, semualah. Itulah yang dalam mimpi tadi tu. Ingat tak? Ingat balik. So memang sangat-sangat marah sampai Dorothy ambil keputusan dia bunuh diri. Dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Sebelum tu aku cerita balik. Sepanjang Dorothy berjaga malam-malam tu, setiap hari selama setahun, dia berjaga malam-malam tu, suami Dorothy macam tak tahan lah. Sebab dia macam, over lah kau ni, macam tu lah. Berjaga malam-malam setiap tahun, mana aku nak tahannya. So, dia orang ambil keputusan, end up cerai, diorang putus. So, tapi Dorothy ni macam dia tak kisah sangat tau kalau dia bercerai pun. Dan bila dia bercerai tu, Dorothy dengan anak dia
berpindah kembali berhampiran dengan piramid, Giza Piramid. By the way, yang piramid, Giza Piramid tu, Dorothy ni dia sangat-sangat sangat-sangat teringin daripada dulu untuk dia nak masuk dalam Giza Piramid tu. Tapi memang tak boleh sebab dia tak nak masuk suka hati macam tu. Sebab Giza Piramid ni dia memang dikawal ketat lah. Kira macam kita dekat Malaysia ni nak masuk istana ke apa ke, mana boleh sesuka hati macam tu lah. So memang Giza Piramid tu memang dikawal ketat. And kebetulan Dorothy ni dia bekerja berhampiran. Nak kata dekat sangat-sangat tu tak, tapi berhampiran lah dengan Giza Piramid tu. Dia bekerja dengan Jabatan Mesir Purba. Something like that lah. Yang tentang kisah-kisah untuk kaji sejarah sejarah Mesir Purba ni. Dia bekerja dengan jabatan tu. Masa saya Dorothy tu kerja dekat jabatan tu, dia banyak fokuskan ke arah kuil. Kuil Seti satu tu. Sebenarnya Dorothy ni dia taklah terlalu kaji ke sejarah ke apa ke. Cuma dia macam, kata apa, macam dia boleh bagi tahu dekat orang secara terperinci, secara detail. So, okay, dekat sini ada ni, dekat sini ada ni, dekat sini ada ni. Macam tu. And apa yang info yang dia bagi tu memang tepat, tak salah. So, sebab tu ada orang terus bekerja dengan dia. Then, sebelum aku lupa, masa dia pindah pergi ke dekat kerja dekat situ, dia dah pun tukar, senang cerita selepas dia cerai lah, dia dah pun tukar nama dia ke jadi Om Seti. Okay, so dekat situ memang orang panggil dia Om Seti. Macam tu lah, orang tak panggil dah Dorothy ni. Dia ada dua nama dalam cerita ni. Okay, so and selepas 20 tahun macam tu, dia berjaya. Dia berjaya dan dia ditugaskan untuk bekerja di dekat dengan Giza Pyramid tu. Dekat dengan Giza Pyramid tu, Om Seti the First. Macam tu namanya. Om Seti the First. So, dia memang berjaya and tambah-tambah pula dia memang sangat-sangat tertarik nak kerja kat situ kan. So, bila dia ditugaskan untuk kerja kat situ, dia pun pergilah. Dia pergi, elok dia dapat dia masuk, entrance tu. Dia masuk, dia ada orang-orang kat situ, terus dia macam cakap, macam aku betul-betul je pernah tinggal dekat sini kan. Tapi orang dekat situ macam pelik lah, dia ni kenapa kan. So macam tak apalah, orang ignorekan je. So bila dia masuk je dalam tu, dia terus rasa itu adalah tempat dia. So dia terus macam set up meja-meja office. Letak meja, letak kerusi. Means senang cerita macam kata apa, dia memang menetap dekat situ, memang tinggal dekat situ. And dia berkawan dengan ular kobra. Dia berkawan dengan ular kobra tu. Dia tidur dengan ular kobra. Dia makan sekali dengan ular kobra. Dia bagi ular tu makan. So memang kata apa, memang dia buat macam tu adalah rumah dia. Memang dia dah tinggal kat situ. Memang dia tidur kat situ. Sampai orang rasa macam Dorothy ni, Om Seti ni gila. Sampaikan ke tahap tu lah. Sebab yelah cara-cara dia menunjukkan macam tak betul kan. Tapi disebabkan sumbangan dia dekat company tu terlalu besar, so diorang taklah labelkan dia sebagai orang gila. Yelah, sebab sumbangan dia bukan apa macam orang kata apa, yang aku cakap tadi, dia terlalu detail. So contoh dia cakap, okay, gali dekat sini, ada lorong laluan tikus. So bila diorang gali, and tepat tempat tu juga memang ada laluan. Okay, so apa yang ditunjuk dekat sini ada nama pokok ni, and memang semuanya tu detail. Sebab tu bagi diorang itu adalah sumbangan terbesar dia untuk company tu. So memang orang macam 50-50 lah nak cakap dia gila sekalipun, sebab orang macam tu hutang budi macam tu lah. Sebab orang sangat-sangat perlukan dia, sebab dia sangat memberi dekat company tu, sangat membantu. And ada satu tempat tu dia pergi dekat Vale of the King. Bukan dalam piramid tu, bukan dalam Giza Piramid tu. Tempat lain. Dan bila pergi dekat situ, dia cakap lah, kata, cuba korek dekat sini. Dekat sini ada makam-makam tanam-tanam. So bila orang korek, benda tu betul. Dekat situ ada. Memang tak lari. Memang tempat tu cakap, dia korek memang keluar. So tapi sampai akhir hayat dia, memang orang orang Mesir tu memang tak nak terima dia. Tak nak terima dia sampai akhir hayat dia. Tapi diorang juga, diorang tak nafikan benda tu betul. Apa yang Dorothy dengan Om Seti buat tu memang tepat, memang betul. Tapi diorang tetap tak nak declare yang Dorothy atau Om Seti tu untuk jadi rakyat Mesir dekat situ sampai bila. Sebab bagi diorang benda tu merepek lah. Orang dah mati, tiba-tiba nak hidup balik. Apa orang kata, mati hidup balik, macam tu lah. Orang memang diorang tak terima sampai ayat-ayat dia. And sampailah, and diorang still tertanya-tanya dekat diri masing-masing, apa yang boleh membuatkan sampai Dorothy tu tahu semua benda. Dorothy ni apa? Dorothy atau Om Seti tu lah, diorang cakap Om Seti lah kan, apa benda ni. Tapi diorang still tak dapat jawapan lah, sebab Dorothy tu pun, Om Seti tu pun dah pun mati. So memang diorang jadi tanya-tanya hanya untuk diri sendiri saja. So ini adalah
cerita dari aku untuk hari ni. Kalau korang rasa macam korang tak berapa faham, korang try rewind, tengok dari awal balik, cuba fahamkan. Tapi kalau still macam confused ke apa ke, boleh drop komen ataupun aku ada tersalah kat mana-mana, maaf dari aku. Boleh juga drop komen atau korang teringin atau berminat kita orang cerita balik kisah yang pernah jadi dalam hidup korang. Tak kisah kisah seram ke, misteri ke, apa-apa je. Kita orang akan terima untuk cerita balik kisah-kisah korang. Korang jangan risau. We all will try our best. So, apa-apa yang tak kena, just drop your comment. Jangan lupa untuk subscribe. Tengok video-video kita orang yang kita orang upload. InsyaAllah, every week. Okay? Bye. Assalamualaikum.